Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak sambung balik kuliah kita, subtopik 7.1 permutation bahagian yang kedua. At the end of the lesson, students should be able to find the number of permutation of R object from n different objects. Find the number of permutation of n object comprising of R1 identical objects of type 1, R2 identical object of type 2, Rk identical object of type K, where R1 plus R2 plus until Rk equal to n. Determine the permutation of a set of objects with condition. Okay, permutation with no restriction. In how many ways can 4 girls and 5 boys sit in a row if the boy and the girl must sit alternate to each other? Okay, untuk soalan ni, kita diberi 5 pelajar lelaki dan 4 pelajar perempuan. 5 budak lelaki dan 4 budak perempuan. Kita nak susun budak lelaki dan perempuan ni berselang-seli. Ataupun selang-seli lah. Boy, girl, or girl, boy lah, selang-seli kan. Okay, so sekarang ni kita first step adalah kita susun dulu pelajar lelaki yang lebih ramai, ataupun kita susun objek yang lebih banyak dululah. So kat sini kita akan susun pelajar lelaki dulu, budak lelaki dulu. Okay, so saya buatlah 5 slot untuk pelajar budak lelaki ni. Okay, so kita ada 5 orang budak lelaki dan kita nak susun ke 5 budak lelaki pada 5 slot ni. Okay, so kat sini saya dah ajar pada kuliah sebelumnya. Bila kita ada 5 objek, kita nak susun ke 5 objek, so dia adalah bersamaan 5 faktorial. Okay, seterusnya barulah kita susun budak perempuan. So budak perempuan kita akan susun di antara budak lelaki, in between the boys. Okay, so bila di antara budak lelaki, so ada 4 kawasan lah. Maksudnya ada yang saya letak simbol arrow ataupun anak panah ni. So ada 4 anak panah ataupun 4 ruang lah untuk budak perempuan. So kita boleh isi, kita boleh susun. Ini untuk pelajar lelaki tadi. So untuk pelajar perempuan, 4 budak perempuan tadi nak susun pada 4 ruang. So dia adalah juga bersamaan 4 faktorial. So 5 factorial times with 4 factorial equal to 2880. Okay, exercise 9. 3 married couple have both sit in the same row for concert. In how many different ways can they be seated with no restriction? So untuk soalan A, kita ada 3 pasangan lelaki dan perempuan lah, couple kan. Okay, so dia dah beli tiket untuk sebuah konsert, dah beli untuk 6 kerusi, tapi tak ada syarat cara duduk. So kita buat slot ni untuk menunjukkan 6 kerusi tersebut lah in a row. Okay, so 6 daripada 3 pasangan tersebut, so dia juga adalah bersamaan 6 orang. Sebab sepasang adalah bersamaan 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan kan. So dekat sini kita ada 6 orang yang kita nak susun tanpa apa-apa syarat. So dia adalah bersamaan 6 faktorial. So 6 faktorial bersamaan 720 cara lah. Okay, soalan B. The married couple have both seat in the same row for the concert. In how many different ways can they be seated if each couple is to sit together? Okay, maksud kat sini setiap pasangan mesti duduk bersama. Okay, so saya buat dulu 6 kursi dan kita kena anggap dekat sini
bila dua objek mesti bersama, so kita anggap dia sebagai satu objek. So kat sini disebabkan syarat dia each couple is to sit together. So saya ikat setiap dua kerusi, saya anggap jadi satu. So 6 kerusi dah jadi 3 kerusi je lah. Sebab 2 kerusi saya ikat jadi satu. Okay, so dekat sini ada 3 kerusi lah untuk 3 pasangan. So untuk kerusi yang pertama ni boleh diduduk oleh pasangan pertama, pasangan kedua ataupun pasangan yang ketiga. So dekat sini ada 3 pasangan ataupun 3 pilihan yang boleh duduk pada kerusi yang pertama. Okey. So dia sama juga dengan 3. Okey. Pada kerusi yang kedua, pada kerusi kedua, kalaulah pasangan yang pertama ni duduk pada kerusi yang pertama, so saya ada balance lagi 2 pasangan. So 2 pasangan ni boleh duduk kerusi yang kedua ni lah. Okey, katalah pasangan ni duduk kerusi yang kedua. Okey. So pada kerusi yang ketiga, pasangan terakhir lah yang akan duduk kerusi ni kan. Okey. So dekat sini maksudnya kita ada 3 pasangan, kita nak susun pada 3 kerusi. So dia adalah bersamaan 3 faktorial. So seterusnya, okey, dalam kerusi yang saya ikat tadi, dia ada 2 kerusi. Tapi kerusi yang pertama dan kedua ni, dia tak tentukan syarat siapa yang duduk sebelah kiri, siapa duduk sebelah kanan. So maksudnya pada kerusi yang sebelah kiri, okay, contoh kat sini, ni kerusi sebelah kiri ni, kerusi ni untuk pasangan pertama. So maksudnya sama ada pasangan yang pertama ni lelaki boleh duduk sini ataupun perempuan boleh duduk sini, ataupun perempuan boleh duduk sini ataupun lelaki duduk sini. So untuk setiap kerusi yang saya ikat tu, dia akan jadi 2 faktorial lah, sebab ada 2 orang yang boleh duduk pada 2 kerusi ni. Okay. So 2 faktorial. So kes dia adalah sama seperti untuk kerusi yang kedua, sama seperti kerusi yang pertama. So pada kerusi yang sebelah kiri tu ada 2 pilihan lah, sama ada lelaki atau perempuan yang akan duduk. So kerusi yang sebelah kanan tu adalah orang yang takhir lah yang akan memenuhi ruang tersebut. So dia juga adalah bersamaan 2 faktorial. Okay, untuk kerusi yang ketiga pun samalah. Kalau pasangan yang duduk, so kerusi yang sebelah kiri boleh lelaki ataupun perempuan. So 2 pilihan lah. Kerusi yang sebelah kanan tu, bila sebelah kiri dah diisi oleh lelaki contohnya, so tinggal perempuan yang boleh isi kerusi yang sebelah kanan. So sama dengan darab dengan 2 faktorial. So bersamaan 48. Okay. Soalan yang sama juga, tapi syarat dia if all men sit together to the right of woman. Okay. So sekarang ni samalah, saya buat 6 kerusi tadi, tapi syarat dah berubah. Semua lelaki, all men sit together to the right of all women. Semua lelaki duduk bersama, tetapi sebelah kanan semua perempuan. So sekarang ni maksudnya lelaki mesti duduk sebelah kanan saja. Okay, so sekarang ni saya dah tetapkan kerusi yang dalam kotak hijau tu adalah kerusi untuk lelaki sahaja, sebab lelaki mesti duduk sebelah kanan. So sekarang ni kita ada 3 orang lelaki dan kita nak susun ketiga-tiga lelaki dalam kotak hijau ni, 3 kerusi ni kan. So dia adalah bersamaan 3 faktorial. Okay. Okay. So sekarang ni tinggallah 3 kerusi yang pertama
yang kedua dan yang ketiga. Okey. So kursi yang pertama boleh diisi, kursi pertama, kedua dan ketiga mesti diisi oleh perempuan lah. So sekarang ni kita ada 3 orang perempuan. So siapa-siapa pun boleh duduk kursi pertama, kedua dan ketiga. So kita ada 3 orang perempuan, kita nak susun pada kursi pertama, kedua, ketiga. So dia juga adalah bersamaan 3 faktorial. So 3 faktorial darab dengan 3 faktorial sama dengan 36. Okay, exercise 10. There are 10 students out of whom 6 are female. How many possible arrangements are there if they are arranged in a row? So dia bagi kat sini kita ada 10 orang pelajar dan 6 daripadanya adalah perempuan. So balance lagi, baki lagi 4 adalah lelaki. So kita nak susun ke 10 orang pelajar ini pada 10 slot lah. Sebab untuk 10 orang pelajar. So kita ada 10, kita nak susun 10-10. So dia adalah bersamaan 10 faktorial. Okay, so 10 faktorial bersamaan 3628800. Okay, B pula. How many possible arrangement are there if male always sit on one side and female on the other side? So sekarang ni kita ada 6 pelajar perempuan, 4 pelajar lelaki. Tapi pelajar perempuan dan lelaki ni mesti duduk dalam jantina, mengikut jantina masing-masing lah. Okay, so sekarang ni 10 slot ni saya pecah kepada 2 dulu. Katalah saya letak sebelah kanan ni adalah untuk pelajar perempuan. Okay, so dekat sini ada 6 orang pelajar nak isi 6 slot. So dia adalah bersamaan 6 faktorial. Okay, seterusnya 4 slot yang sebelah kiri ni saya letakkan untuk pelajar lelaki. Okay, so 4 pelajar lelaki untuk nak isi 4 slot. So dia adalah bersamaan 4 faktorial. Okay. Tetapi soalan tak cakap pun kata lelaki mesti, pelajar lelaki mesti di sebelah kanan, pelajar perempuan mesti di sebelah kiri. Soalan tak cakap. So dekat sini maksudnya ada dua bentuk lah, sama ada pelajar lelaki sebelah kiri, pelajar perempuan sebelah kanan, ataupun pelajar perempuan sebelah kiri, pelajar lelaki sebelah kanan. So sekarang ni saya assume kotak hijau ni, anggapkan kotak hijau ni sebagai satu tempat dan kotak merah ni sebagai tempat yang kedua. So awak boleh tukarlah kedudukan. Kalau pelajar perempuan duduk sebelah kanan, semua ni kena pergi sebelah kanan lah. Semua slot yang sebelah dalam kotak merah ni kena pergi sebelah kanan, dan semua slot yang sebelah kotak hijau ni akan pergi sebelah, semua slot yang berada dalam kotak merah akan pergi ke sebelah kiri. Semua slot yang berada dalam kotak hijau akan pergi sebelah kanan. So maksud kat sini kita ada 2 tempat. So kita darab dengan 2. So sama dengan 3, 4, 5, 6, 0. Okay, exercise 11. How many 4-digit even number can be formed from digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to make up number between 2000 and 6000? Okay, so A without repetition, B with repetition. Okay, apa beza without repetition dengan with repetition? Okay, without repetition bermaksud satu digit hanya boleh disusun sekali saja dalam satu masa. Manakala
with repetition bermaksud satu digit boleh disusun berulang kali dalam satu masa. Okey, contoh. Kalau without repetition, ni contoh untuk ni. Maksudnya awak ada digit dari 0 hingga 7. So awak boleh susun contohnya 1. Okey, bila awak dah isi slot pertama dengan 1, so slot kedua dah tak boleh isi dengan 1 lah. Kena pilih nombor selain 1. Okey, contoh 0. Okey, lepas tu 4 dengan 7. Okey, so kat sini satu digit hanya boleh disusun sekali saja. Okey. Tapi kalau with repetition, maksudnya kat sini kalau lah kata slot pertama ni awak letak 2. So slot yang kedua awak letak 3. Okay. Slot yang ketiga awak letak 2. Slot yang keempat awak letak 3. So tak ada masalah sebab with repetition. Setiap slot tu boleh ulang digit yang sama berulang kali. Kalau awak nak letak dia sebagai 3, 3, 3, 3 pun tak ada masalah. Sebab with repetition. Okay, so kita pergi jawab soalan yang pertama dulu. Soalan minta bentuk 4 digit even number. Okay, so dekat sini 4 digit even number dari digit 0 hingga 7 between number yang awak nak bentuk tu di antara 2000 hingga 6000. So bila number tu di antara 2000 hingga 6000, so number digit yang boleh awak bentuk adalah dari 2001 hingga 5999. Okay, so without repetition. Okay, so sekarang ni saya buat 4 slot lah untuk 4 digit number. Okay, so kita kena letakkan syarat dulu. Okay, so ada 2 syarat. Syarat pertama adalah 4 digit even number. So kalau even number, kita consider slot yang terakhir. So maksudnya slot yang terakhir ni boleh diisi oleh number digit 0, 2, 4 and 6. Sebab even number adalah number yang boleh dibahagikan dengan 2. So maksudnya kat sini kalau 10 awak bagi 2 awak dapat 5. So kosong boleh lah. Okay. Untuk syarat yang kedua, number yang awak nak bentuk adalah di antara 2000 hingga 6000. So sekarang ni saya dah bagi contoh, number yang boleh awak bentuk adalah bermula dari 2001 hingga 5999. So pada syarat pertama mestilah diisi oleh 2, 3, 4 dan ataupun 5. Okay. So kita dah pecah kita dah keluarkan syarat dia dulu. Okay. So sekarang ni sebabkan soalan dah letak syarat without repetition. So bila awak dah letak digit tu pada mana-mana slot, awak dah tak boleh guna dia lagi. So kalau awak tengok kat sini ada syarat yang bertindih lah. So kat sini awak boleh nampak 2 ada kat sini. Okay, 2, 4. Okay. Okay, so maksudnya ada 2 digit yang bertindih dengan syarat pertama dan syarat kedua. Okay, so awak kena pecahkan case. So awak nak pecah case, pecah kepada berapa case, awak pecah ikut awak lah. Awak nak pecah berdasarkan syarat pertama ataupun syarat kedua. Okay, saya pecah berdasarkan syarat pertama iaitu even number. So saya pecahkan kepada 4 lah sebab dekat sini ada 0, 2, 4 dengan 6. So saya letak balik, saya buat balik slot. Okay, katalah sebab saya pecah ikut syarat pertama. So katalah kes yang pertama saya letak pada slot terakhir adalah 0. Ini 2, yang ini 4 dan yang ini 6. Okay. So untuk kes yang pertama, kalaulah 0 kita letak pada slot yang terakhir, so pada slot yang pertama boleh diisi dengan inilah 2, 3, 4 dan 5. Okay, so kita ada
4 pilihan lah kat sini. So 4 darab dengan satu yang untuk kosong kat belakang ni. Yang tengah ni ada 2 lagi kita nak susun. So kita ada kesemuanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 8 digit. Awak dah pilih satu, awak letak kat slot pertama, satu untuk slot yang terakhir. So awak ada balance lagi 6. 6 darab 5 ataupun 6/2. So 6 darab 5 30 darab dengan 4 120. So yang ni awak akan dapat bersamaan 120. Okey, untuk kes yang kedua, awak dah letak 2 pada slot yang terakhir. So pada slot pertama, awak hanya boleh isi dengan nilai 3, 4 ataupun 5. So ada 3 pilihan lah pada slot yang pertama. So 3 darab, satu untuk 2 di belakang. Okey, awak dah letakkan 2 digit pada slot pertama dan slot yang keempat. So ada lagi 2 slot yang isi. Sama juga kita ada balance lagi 6. Kita nak susun lagi 2. So 6 darab 5 lah. Okay. So 6 darab 5 30 darab 3 sama dengan 90. Okay. Pada kes yang ketiga, awak letak 4 pada slot terakhir. So maksudnya pada slot pertama ni hanya boleh diisi oleh 2, 3 dan 5. So ada 3 pilihan. So ada lagi 2 nak susun dekat tengah ni. So ada lagi 6 pilihan lah. So 6 darab 5 ataupun 6/2. So bersamaan 90. Okay, kes yang terakhir awak letakkan 6 pada slot yang terakhir. So slot pertama ni boleh diisi oleh ke-4 digit 2, 3, 4 dan 5. So awak ada 4 pilihan. Okay. So satu dah letak di belakang, satu dah letak kat depan. So tinggal 6 digit lagi. So kita nak susun lagi 2, 6/2. So dia adalah bersamaan 120. So awak total up semua nilai kat tepi ni. So awak akan dapat bersamaan 420. Okay, seterusnya kita pergi kepada 4 digit even number between 2000 and 6000 with repetition. Okay, so kes yang sama saya buat 4 slot. Okay, so syarat pertama tadi dia adalah even number. So even number dekat belakang slot yang terakhir. So 0, 2, 4, 6. Okay. Untuk syarat yang kedua, number between 2000 and 6000. So pada slot yang pertama sama ada 2, 3, 4 ataupun 5. Okay, so dekat sini number tu boleh repeat. Kita letakkan syarat dulu. Cuma kita kena jawab syarat dulu baru kita boleh isi ruang yang tak ada syarat tu lah. Okay, so sekarang ni pada slot pertama kita ada 4 digit yang boleh diisi. So kita letak 4 pilihan lah. 4 pilihan. Okay. Pada slot yang terakhir kita pun ada 4 pilihan. Walaupun ada repeated digit pada slot pertama dan keempat, tak ada masalah sebab soalan kata boleh repeat. So maksudnya kalau dekat depan saya dah guna digit 2, kat belakang pun saya nak guna digit 2 pun tak ada masalah. Okay, so sekarang ni slot yang terakhir adalah darab dengan 4 jugalah, 4 pilihan. Okay, pada ruang yang tengah 2 ni maksudnya boleh letak mana-mana digit lah. So dekat sini awak ada 8 digit. So 8 darab dengan 8. Sebab setiap digit tu boleh berulang. Maksudnya kalau awak nak buat 2, 2, 2, 2 pun tak ada masalah. So still dia adalah 4 digit even number between 2000 and 6000 with repetition lah. Awak memilih maksudnya boleh repeat number ni. Cuma
Bila awak dapat nilai 4 darab 8 darab 4 darab 4 ni, 4 darab 8 darab 8 darab 4 ni awak akan dapat 1024. Tapi awak kena tolak dengan 1. 1 sebab awak kena tolak dengan nilai ataupun number 2000. Sebab dia between 2000 and 6000. So dia mesti start dari 2001 until 5999. So sebab tu awak kena tolak dengan 1. So awak akan dapat 1023. Okay, permutation where some object are repeated. The number of permutation of an object comprising of R identical object, R2 identical object until Rk identical object is equal to is n factorial divided by R1 factorial, R2 factorial and Rk factorial. Okay. Okay, contoh kat sini maksudnya awak ada 6 objek, tapi dalam 6 objek tu ada benda yang sama, objek yang sama, identical. So awak kena bahagi balik dengan bilangan objek yang sama. Okay. For example, in many case, some of the object we want to arrange are identical. For example, the word tools. If we exchange the place of two O's, we still get tools. Because of this, we have to get rid the extraneous case by dividing out repetition. Okay. Contoh kat sini kita ada word tools. So bila kita susun objek yang sama, bila awak ubah kedudukan dia, dia still awak nampak benda yang sama, tools. Sama juga dengan huruf T. Awak ubah dia pun still nampak tools. So bila dia adalah objek yang sama, kita kena bahagi balik dengan bilangan objek yang sama supaya dalam pengiraan tu awak tak kira dia sebagai dua benda yang berbeza lah. Contoh, saya bagi contoh. Saya ada 2 batang pen ni. Sama kan? Kalau saya ubah pen yang sebelah kiri saya ke sebelah kanan, so awak still nampak dia adalah benda yang sama. So dekat sini kita kena bahagilah balik dengan objek yang sama. Okay, so pergi exercise 12. There are 2 copies of each of 3 different books to be arranged on a shelf. In how many distinguishable way can be done? Okay, so sekarang ni awak ada 2 copies of each of 3 different books. So awak ada kopi buku untuk buku yang warna hijau, kuning dan biru. Tapi ada 2 kopi. So awak nak susun dia pada rak buku lah katakan kan. So awak buat dalam 6 slot. Okay. So sekarang ni kat sini maksudnya awak ada 6 buku. Awak nak susun ke 6 buku tersebut. Awak ada 6 buku dan awak nak susun ke 6 buku tersebut pada slot yang dia dah awak nak yang dia dah sediakan. So sekarang ni dia adalah bersamaan 6 factorial. Okay, 6 factorial. Tetapi disebabkan buku tu kulit dia sama je hijau, so awak kena bahagi balik dengan identical buku yang hijau, identical buku yang kuning dan identical buku yang biru. So awak akan dapat bersamaan 90. Okay, exercise 13. In how many ways can 3 red, 4 blue and 2 green pen be distributed among 9 students seated in a row if each student receive 1 pen? So sekarang ni awak ada 3 pen merah, 4 pen biru dan 2 pen hijau. So awak nak agihkan kepada 9 orang pelajar yang duduk dalam satu baris. Okay. So sekarang ni maksudnya kita ada 9 batang pen dan kita nak susun kepada 9 pelajar lah kan. Okay. So dia adalah bersamaan 9 factorial. Tetapi awak kena bahagikan dengan 3 identical red pen. So 3 factorial. 4 identical blue pen, 4 factorial dengan 2 identical green pen. So awak akan dapat 1260.
Exercise 14. Kasih has 5 red rambutan and 4 yellow rambutan. Find the number of ways in which 7 rambutan can be arranged in a row. So awak ada rambutan, 5 rambutan merah dan 4 rambutan kuning. So awak nak susun rambutan tersebut dalam satu baris. Okey. Rambutan ni kalau awak tengok secara mata kasar dia tak ada beza pun antara yang ini ke sama je. So sekarang ni kita nak susun rambutan tu. So maksudnya kita akan ambil daripada 9 rambutan, 5 merah dan 4 kuning tu kita akan ambil 7. Cuma sekarang kita tak tahu sama ada ini 5 red rambutan, 4 yellow rambutan. Kita nak susun 7 tapi kita tak tahu kita ambil warna merah berapa. Maksudnya kemungkinan kasih dia akan ambil 5 daripada rambutan merah, 2 lagi dari kuning. Ataupun 4 rambutan warna merah, 3 rambutan kuning. Ataupun 3 rambutan merah, 4 rambutan kuning. Kita stop kat sini. Kita dah tak boleh buat 4 rambutan merah. Sebab kuning, kalau 4 rambutan merah, kalau 2 rambutan merah, 5 rambutan kuning. Tapi rambutan kuning hanya ada 4 saja. So kita stop kat sini. So kita akan tulis kes yang pertama. Kes yang pertama 7 faktorial. Kita susun rambutan tu 7. Tapi kemungkinan 5 adalah identical merah, 2 identical kuning. Ataupun 7 faktorial 4 identical merah, 3 identical kuning. Kita susun 7 merah 3 ataupun 4 kuning. Okay, so bersamaan 91. Bersamaan 91 Okay, so exercise 15. In how many of the possible permutation of letters of word adding are the two D's together? So word adding. So sekarang ni awak susun adding 6 slot lah. Okay. So syarat dia 2 D's together. So saya ikat D ni saya ikat dia dengan bulatan dia lah. So bila satu word kita ikat dia, kita anggap dia sebagai satu. So first saya letak D ni dekat sini. So saya bulatkan tu sebagai saya ikat lah. So maksudnya kat sini kita hanya susun 5 slot je lah. Ini kita anggap sebagai satu. So ini 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya ada 5 lah yang kita nak susun. So dia adalah 5 faktorial. Okay. 5 faktorial ni maksudnya D tu kita anggap 1. Lepas tu D tu kita anggap 1. So A1, I1, N1, G1. So ada 5 objek. So 5 objek nak susun pada 5 slot. So 5 faktorial. Okay, so baru kita tengok dalam ikatan ni, ikatan bulatan ni ada 2D. So 2 faktorial. Sebab D ni boleh ubah tempat. Kalau ubah pun dia adalah still identical. Nampak sama. So kita kena bahagi balik dengan 2 faktorial. So dia adalah bersamaan 120. Okay. Untuk B, 2 adding. Tadi D tu bersama. Sekarang ni D tu dipisahkan. Okay. First kita isi dulu slot untuk I and G. So ada 4 huruf A, I, N, G. Kita nak susun pada 4 slot. So dia adalah bersamaan 4 faktorial. Lepas tu kita isikan, sebab kita nak pisahkan D. So bila nak pisahkan D, kita cari ruang yang boleh memisahkan D. So ruang yang boleh memisahkan D sama ada kita letak hujung ni atau hujung ni. Ataupun boleh juga hujung ni dengan hujung ni. Maksudnya between, di antara huruf A, I, N, G lah kita boleh pisahkan kan. So dekat sini kita ada 5 ruang. 5 ruang yang boleh diisi oleh D. Okay.
So sekarang ni D hanya ada 2. So 5. Kita nak susun 2 sahaja. 5P2. Okay, tapi awak kena bahagi balik dengan 2 faktorial sebab D tu kalau awak letak kat sini D, awak letak kat sini pun D, awak ubah kedudukan pun dia adalah benda yang sama. Sebab tu kena bahagi dengan identical object. So bersamaan 240. Okay, how many arrangement exercise 16, how many different arrangement are there of the letters of the word arrangement if begin with R and end with E? So sekarang ni saya nak susun word arrangement. Arrangement ada 12 huruf. So 12 slot lah. So kita akan start dengan syarat. So syarat begin with R, katalah saya letak R ni. So end with E, saya letak E ni. Mana-mana R atau mana-mana E pun boleh. So satu ni kat hujung ni adalah untuk R dan satu untuk E. So ruang dekat tengah yang tinggal tu lagi 10 akan diisi oleh huruf yang tinggal. So huruf yang tinggal tu ada 10 juga. So 10 faktorial. Sebab 10 huruf nak susun pada 10 slot. 10 faktorial. Tetapi ada huruf yang sama kan? Huruf yang sama A lagi N. Okay, so kena bahagi 2 faktorial untuk A, 2 faktorial untuk N. So dia adalah bersamaan 907200. Okay, maaf ya, saya tulis dekat bahagian atas lindung pula. So 1 time 10 factorial divided by 2 factorial 2 factorial times 1. So awak akan dapat 907200. Okay. So next, B, how many different arrangement are there if for the letter the word begin with the two letters, if the two letters E are spread. So maksudnya sekarang arrangement kita nak pisahkan huruf E. So first kita lah kena susun dulu huruf A, R, R, A, N, G, M, N, T, S. Okay, so ada 10 lah. 10 slot awak nak kena isi dulu. Okay. So sekarang ni 10 huruf nak isi pada 10 slot. So dia adalah bersamaan 2 faktorial. Okay. E awak boleh 10 faktorial sebab 10 huruf tu nak isi pada 10 slot yang saya dalam kotak pink tu kan. Okay. Lepas tu awak nak letakkan kedudukan untuk E. Okay. Untuk E, awak boleh letakkan dia di antara huruf-huruf yang lain. So kalau awak tengok kat sini kita ada 11 tempat error tu. So 11 kita nak susun 2E, 11P2. Bahagi dengan yang 10 faktorial tadi A, R, R, A, N, G, M, N, T, S tu awak kena bahagikan dengan 2 identical A, 2 identical R, 2 identical N. Dua R, 2A, 2N. Okay, lepas tu 11P2 tu sebab nak pisahkan E. E adalah benda yang identical juga, bahagi dengan 2 faktorial untuk E. So awak akan dapat jawapan saya tulis kat sini 24 94 94 8000 2494800. Okay, C daripada word arrangement tu awak nak susun 2 huruf E dan 2 huruf A bersama. The 2 letters E and 2 letters A are together. So saya buat 12 slot lah untuk arrangement. Okay, so bila ada objek yang kita anggap dia bersama, so kita assume dia
anggap dia sebagai satu. So katalah sekarang ni A dan E ni saya susun dulu, saya kata saya letak kat sini sebagai satulah, saya ikat dia. So dekat sini yang saya ikat tu assume pada satu slot. So saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So saya ada 10 slot. Okay, 10 slot. Okay. So saya ada 10 item lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A dan E kita anggap satu kan. So 10 faktorial. Okay, tapi kita bahagikan dulu dengan kalau R ni dia identical, so 2 faktorial. N ni pun identical, so 2 faktorial. Okay. So darab pula yang dalam ikatan 2E 2 faktorial, 2A 2 faktorial bahagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. 2 faktorial yang bawah ni untuk A, 2 faktorial bawah ni untuk E. So dia adalah bersamaan 907 200. Okay, E the word arrangement awak nak susun the consonant letter GMTS are together. So 12 slot ni tapi GMTS are together. So katalah saya terus letak dia kat sini, saya ikat sebagai satu. So saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dalam ikatan 9 objek saya nak susun pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slot. So 9 faktorial. Okay, bahagi dengan yang awak susun ni, awak tengok ada tak identical. So ada identical A, identical R, so 2 faktorial, 2 faktorial. Identical E, 2 faktorial. Identical N, 2 faktorial. So darabkan baru tengok dalam ikatan 4 faktorial. Sebab GMTS tu boleh berubah tempat, jadi MGST pun boleh kan. So 4 faktorial. So dia adalah bersamaan 5, 4, 4, 3, 2, 0. Okay, untuk soalan yang terakhir, how many different arrangement are there for the letters of the word arrangement if the two letters N occupy both N? So arrangement awak nak susun dalam sebaris, tapi N tu mesti berada di kedua-dua ujung. Okay, so maksudnya saya letakkan N dekat first slot dengan N pada last slot. So slot yang tinggal ni ada lagi 10 slot. So nak diisi oleh word ARRAGEMENTS. So ada 10 huruf, nak isi 10 tempat, so 10 faktorial. Bahagi dengan identical A 2 faktorial, identical R 2 faktorial, identical E 2 faktorial. Okay, ini adalah satu. So dalam satu, N dekat sini adalah satu cara lah, ataupun satu pilihan. N kat sini pun satu pilihan. Dalam satu kat sini. Okay. So dia adalah bersamaan 453 600. Okay. So itu saja untuk kuliah permutation. Terima kasih.